Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali dalam rancangan Malaysia 101 satu siri yang saya cuba wujudkan untuk mencakap isu-isu semasa dan isu-isu berkaitan dengan sejarah Malaysia. Dan kali ini saya nak bincangkan tentang sistem kepartian. Satu yang menarik lah, kerana terus terang saya katakan bahawa pemerhatian saya terhadap politik Malaysia, rakyat Malaysia sebenarnya sangat obses kepada kepartian. Jadi kalau kita lihat di sini bahawa walaupun mungkin rakyat Malaysia tidak menyertai parti politik, tapi mereka biasanya akan menyokong dan ada yang pihak yang dikatakan sebagai hardcore supporter sangat taksublah kepada parti politik. Tapi kita bukan nak bincang tentang itu, kita nak bincang tentang sistem kepartian di Malaysia. Bagaimana bentuk sistem parti yang wujud di Malaysia? Adakah berbeza dengan negara lain? Secara umumnya sebenarnya berbeza. Apa sistem parti di Malaysia berbanding dengan negara lain? Kenapa? Kalau kita lihat secara luaran, sistem yang wujud di Malaysia ni adalah sistem yang dikenali sebagai sistem kepelbagaian parti ataupun multi-party politics yang wujud di Malaysia. Kerana kita ada macam-macam parti politik. Saya pun tidak tahu jumlah sebenar parti politik yang wujud di Malaysia. Mungkin pihak ROS, Pendaftar Pertubuhan, mungkin mereka yang lebih tahu tentang parti politik yang wujud di Malaysia lah, berapa banyak parti politik yang wujud di Malaysia. Tapi kalau dalam konteks sekarang ni kita lihat, kalau lihat kewujudan parti politik di Malaysia ni, kalau lihat dari awal lagi apabila parti politik diwujudkan oleh British sebenarnya, mereka ini lebih bercirikan kepada kaum, diwujudkan kepada kaum sebab dilihat kaum yang akan dibela oleh parti-parti politik yang diwujudkan. Jadi kalau kita lihat perubahan UMNO misalnya tahun 1946 diwujudkan adalah kerana untuk membela orang Melayu ketika menentang Malaya Union. Jadi itu diwujudkan. Tapi yang satu lagi perkara yang menarik, sejak daripada awal lagi kerajaan British telah mengenakan syarat kalau untuk merdeka, parti-parti politik yang berasaskan kaum ni, ketika itu ada parti UMNO, MCA, MIC, sebenarnya ada juga parti-parti berlawan kiri, tapi telah cuba ditentang, dibuang oleh pihak British. Jadi wujudlah parti-parti yang mesra British lah, yang dilihat cuba diberi peluang untuk kemerdekaan. Tapi di peringkat awal British kata kalau nak merdeka, parti-parti ini kena boleh saling bekerjasama. Jadi dalam konteks ini sebenarnya apa yang wujud lebih awal ialah bila wujudnya gabungan politik yang dikenali sebagai perikatan. Sebenarnya sistem politik Malaysia ni daripada awal lagi telah dibentuk satu bentuk sistem gabungan parti, coalition party. Ini berbeza dengan banyak negara lain. Kalau negara Amerika dia ada satu parti je. Contohnya ada parti macam Republican, ada dia parti Demokrat, dia tak ada parti gabungan. Sama juga dengan United Kingdom, dia ada parti Liberal Demokrat, dia ada parti Labour, dia ada parti Konservatif, tapi dia tidak ada parti gabungan. Dan gabungan boleh dibentuk selepas pilihan raya umum. Tapi di Malaysia daripada awal lagi, sejak zaman penjajah dah sebut supaya mereka ni bergabung dan boleh bentuk kerajaan. Itu yang kita lihat dalam pilihan raya umum pilihan raya tahun 1951, raya tahun 55 dan seterusnya lah, 59 dan seterusnya. Kita lihat pilihan raya ketika itu telah ada gabungan parti pendekatan. Cuma parti pendekatan ni diwujudkan untuk membentuk kerajaan. Dan kita itu juga dilihat banyak parti pembangkang juga cuba untuk menirulah perspektif atau pendekatan parti perikatan ni lah. Kalau kita lihat tahun 60-an dulu ada Socialist Front yang cuba diwujudkan untuk bersaing dengan perikatan. Cuma apabila tahun 1969 kita lihat bahawa parti-parti pembangkang banyak yang dibentuk dan menjadi kuat dan berjaya menyaingi parti perikatan ketika itu tahun 1999 menyebabkan berlakunya rusuhan kaum lah selepas itu. Jadi selepas pada itu menyebabkan kerajaan menubuhkan parti gabungan Barisan Nasional yang terus menjadi kerajaan sehinggalah pada tahun pada tahun 2018 lah apabila tewas buat kali pertama dalam sejarah Malaysia lah. Tapi yang menarik sebenarnya setelah tubuhnya Parti Barisan Nasional dan melalui pilihan raya tahun 1974 kita lihat Barisan Nasional menang besar ketika itu. DAP tidak menyertai Barisan Nasional ketika itu, tapi PAS menyertai dan banyak parti gabungan PPP ataupun parti gerakan menyertai. Sebenarnya
sistem yang terwujud ketika itu adalah sistem yang dikenali sebagai satu sistem satu parti dominan, one dominant party system, dia yang wujud. Kerana Barisan Nasional kekal menang berterusan sehinggalah tahun 2018 yang mana mereka tewas. Maksudnya kali terakhir mereka menang tahun 2013. Jadi setiap kali pilihan raya akan berlaku kemenangan di pihak Barisan Nasional. Dan model Barisan Nasional dilihat sangat utuh, menyebabkan banyak parti gabungan juga cuba dibentuk, yang seolah-olah seperti Barisan Nasional. Misalnya ada Angkatan Pemuda Ummah, Angkatan Rakyat tahun 1990 dulu, adanya Barisan Alternatif, Pakatan Rakyat. Jadi ini antara gabungan yang dibentuklah untuk bersaing dengan Barisan Nasional, sehinggalah tertubuhnya dinamakan sebagai Pakatan Harapan yang berjaya mengalahkan Barisan Nasional lah. Cuma yang ini satu lagi perkara menarik, kerana apabila tewasnya Barisan Nasional yang sebelum ni menjalankan satu bentuk sistem satu parti dominan yang wujud di Malaysia, jadi apabila timbulnya Pakatan Harapan, menyebabkan Barisan Nasional ni berpecah daripada 13 parti kepada hanya tinggal 3 parti saja. Dan malah Barisan Nasional cuba wujudkan pula seolah-olah gabungan yang lain, Mufakat Nasional ketika itu dengan PAS. Dan Pakatan Harapan pula yang diwujudkan atas dasar kerjasama, yang mereka juga tidak jangkakan mereka akan membentuk kerajaan, tapi mereka hanya membentuk untuk kerjasama dan mengalahkan Barisan Nasional. Dan apabila berjaya mengalahkan Barisan Nasional, ini menyebabkan ada polemik dalam parti lah, menyebabkan parti itu crumble, juga pecah. Jadi Pakatan Harapan yang diwujudkan bersaing dengan Barisan Nasional juga pecah. Sekarang ni masih lagi ada 3 parti lah dalam Pakatan Harapan. Ada PKR, DAP dan juga Amanah. Sebahagian splitter group yang daripada Bersatu dah berpecah. Ada yang menubuhkan kerajaan Perikatan Nasional pula, yang mana UMNO di situ, PAS ada di situ, dan banyak parti-parti gabungan di Sabah ada, parti PBS, STAR kan, menyertai perkembangan itu. Dan Pakatan Harapan ada, tapi sepihan pada Bersatu nak diwujudkan pula satu lagi parti bernama Pejuang. Jadi anggota ini kita tengok banyak parti dah wujud. So menyebabkan sekarang ni agak memeningkan kepala lah kalau kita nak fikirkan apakah bentuk sistem yang wujud masa sekarang ini. Tapi kalau saya boleh rangkumkan secara umum lah, berdasarkan ilmu politik lah, yang diwujudkan sekarang, yang terwujud lah sekarang, kesan daripada jatuhnya Barisan Nasional dan jatuhnya Pakatan Harapan dan wujudnya Perikatan Nasional ialah sistem yang dikenali sebagai multi-party coalition system, ataupun sistem gabungan parti pelbagai, ataupun sistem pelbagai parti. Susah nak translatekan dalam bahasa Melayunya. Maksudnya kepelbagaian gabungan parti yang wujud di Malaysia kali ini. Jadi ini menyebabkan satu keadaan situasi yang tidak pernah berlaku dalam sejarah Malaysia moden, apabila wujudnya gabungan parti yang pelbagai sangat ni. Sukar untuk kita takrifkan dan melihat prospek politik apabila berlakunya kepelbagaian bukan satu parti, kepelbagaian parti. Okey, sekarang ni kita ada Perikatan Nasional. UMNO kata nak keluar, dah keluar. Jadi mungkin Perikatan Nasional ada Bersatu situ dan pelbagai lagi gabungan parti lah. PAS ada di situ, PBS, STAR dan parti gerakan yang ada di situ. Kita tak tahulah MIC, MCA mau kekal di situ ataupun mau menyertai masih lagi bersama Barisan Nasional lah, bersama UMNO. Tapi kalau mereka dikeluar, jadi itu dah ada 2 dah gabungan. Pakatan Harapan lagi. Dan sekarang ni ada juga satu lagi, Pejuang. Kita pun tak tahu Pejuang duduk di mana, bersama Muda dan juga parti Warisan di Sabah. Kalau mereka juga membentuk satu gabungan, maka ada satu lagi gabungan. Jangan lupa pula di Sarawak ada lagi satu gabungan, DPS, gabungan parti Sarawak. Itu gabungan yang berciri Sarawak, walaupun ada pertandingan juga disertai di Perikatan Nasional. Jadi apakah keadaan sekarang ni berlaku? Jadi ini yang menyebabkan penasihat politik merasakan agak unik keadaan Malaysia sekarang, menyebabkan polemik yang ketidaktentuan dan menjadikan pilihan raya akan datang ini satu pilihan raya yang saya rasa sangat menarik untuk ditinjau sebagai panelisa lah. Kalau ahli parti mungkin bimbang, tapi bagi panelisa melihat satu bentuk yang menarik. Dan bagi saya, siapa yang berjaya
mendapat undi terbanyak, dia akan mendapat hak untuk menentukan siapa yang membentuk kerajaan. Yang ini nanti saya akan kupas dalam edisi Malaysia 101 yang satu lagi, bila saya membicarakan tentang pilihan raya umum ke-15, yang mana saya akan rongkaikan lagi persoalan yang melibatkan kepelbagaian gabungan parti yang wujud di Malaysia. Jadi tunggukan ujaran saya itu. Jumpa di siri akan datang. Bye bye.